العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, kita telah pun berada di 10 akhir Ramadan dan kita telah pun melepasi 27 malam Al-Qadar. Dan kita tidak boleh berhenti di sini kerana kita ada satu hari lagi, iaitu malam 29. Semua ini tuan-tuan, Allah nak ajar kepada kita dalam surah An-Nur ayat 37. Yang mana dalam ayat ini, kesemua sifat-sifat ini Allah ajar dalam bulan Al-Qadar ataupun bulan Ramadan. Firman Allah dalam surah An-Nur ayat 37, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Bulan Ramadan ni Allah lakarkan ada 4 ciri-ciri manusia yang Allah ajar dalam bulan Ramadan, dan semua ada dalam ayat ni. Pertama, Allah kata apa? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Manusia, lelaki maupun perempuan, yang tidak lalai apabila mereka ini sibuk mencari rezeki dengan jual beli. Allah sebut jual beli, maknanya semua pekerjaan. Di bulan Ramadan, tuan-tuan, alhamdulillah, Allah ajar sibuk macam mana pun kita akan jaga 5 waktu. Kita akan jaga waktu berbuka, kita akan jaga waktu puasa. Itu sebabnya pada bulan Ramadan, pertama dia ajar apa? Dia ajar kita disiplin masa. Disiplin masa. Itu sebabnya bulan Ramadan, tuan-tuan, kita tahu waktu subuh jam berapa. Waktu hebat, tuan-tuan. Tanyalah siapa pun, mak rempit pun tahu. Pukul 5.56 masuk subuh. Kalau Selangor sekarang ni 5.54 dia tahu. Sebab apa? Sebab dia diajar untuk berpuasa, dan puasa tak sah lepas 5.54. Allahumma salli ala Muhammad. Tengok, Allah ajar masa. Berbuka, sama juga. Kita tahu time buka tu. Tanyalah siapa pun, tuan-tuan, dia boleh tahu. Dulu kalau tanya maghrib pukul apa maghrib? Dalam 7.20, 7.15, macam itulah. Dia tak dapat detect betul-betul time tu. Sekarang, tuan-tuan, kalau tanyalah maghrib pukul apa? Kalau di Selangor 7.20. Kalau wilayah 7.19. Kalau Negeri Sembilan, dia siap bagi tahu siap negeri, tuan-tuan. Tu hebatnya Ramadan. Sebab apa? La tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Dia ajar masa. Yang kedua, dia ajar disiplin. Kita diajar disiplin apa? Quran. Tuan-tuan cuba tengok sekarang, alhamdulillah, berapa ramai orang dah khatam Quran. Ada saya jumpa, tuan-tuan, kalau tengok pada perangai dia tu, tak logik dia ni khatam Quran, tapi dia dah khatam 3 kali, tuan-tuan, bulan ni saja. Kalau tengok Instagram dia, jangan tengoklah, tuan-tuan, jangan tengok Instagram dia. Allah ampunkan dosa dia, insya-Allah. Semoga Allah bagi hidayah dengan 3 kali khatam ni. Dia siap bagi tahu, ustaz, alhamdulillah 3 kali khatam dah. Nampak? Dia belajar disiplin menghabiskan Al-Quran, sebab bulan Ramadan bulan Quran. Sampai dia bagi tahu lagi, dia kata apa? Imam Syafi'i boleh khatam 6 kali, ustaz. Saya nak 6 kali, 60 kali, saya tak mampu 60. Saya ambil 3 pun cukup. Tu dia. Walaupun kalau luar daripada bulan Ramadan dia tak pakai tudung, dia seksi dan sebagainya, jangan kita hukum yang itu. Hukum yang itu, ramai orang tak buat ibadat. Kita kena doakan biar orang ni dapat hidayah, sebab hidayah ni milik Allah, tuan-tuan.
Kalau orang kita nak hukum orang tak pakai tudung, orang yang seksi, kita nak hukum dia neraka terus, tak boleh. Sebab hidayah tu bukan milik kita. Ramai mana yang dulunya tak pakai tudung, sekarang ni taubat, dah jadi orang yang sangat taat kepada Allah Ta'ala. Dulunya sangat teruk, rasuahnya, banyak buat benda-benda yang Allah larang, tak semayang, minum arak. Tanya arak apa yang dia tak minum. Dia kata arak yang paling mahal dia minum, arak paling murah pun dia minum. Hari ni alhamdulillah jadi orang yang paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Tiap-tiap tahun pergi umrah, pergi haji. Rezeki ada. Cuma jadi orang yang sangat tawaduk. Itu sebabnya tuan-tuan, kita tak boleh nak menghukum orang. Tengok, 3 kali khatam Quran. Orang biasa pun sama juga. Ada orang dekat masjid kita ni pun berapa ramai orang yang khatamkan Al-Quran. Disiplin nak khatamkan. Satu hari mesti dia habiskan 1 juzuk. Sebab nak khatamkan 30 juzuk akhir bulan. Allahu Rabbi. Tengok, dia ajar disiplin. Nombor 3, bulan Ramadan ni juga dia mengajar kita apa? Sentiasa menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana-mana pun kita berada, kita akan menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Itulah hebatnya tuan-tuan, bila kita ini disifatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rijalul la turhihim tijarah. Jual beli itu tidak ada bukan penghalang untuk kita tidak ingat pada Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Kita tidak lalai. Di bulan Ramadan dia mengajar kita untuk tidak lalai dengan apa yang kita buat. Sekarang ni tuan-tuan, bukan saja itu. Tidak lalai dengan apa? Dengan jual beli. Nombor 2 ni Allah bagi tahu ni. Wa iqamis salah. Dia ni juga disifatkan oleh Allah Azza wa Jalla, dia jaga 5 waktu semayang. Saya boleh cakap bab 5 waktu ni bukan apa tuan-tuan. Masa musim PKP, saya di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, kita telah diberikan beberapa amanah oleh MKN, oleh JAKIM untuk buat kajian. Saya tahu ramai orang sedih sangat. Kita nak cakap dengan kerajaan ni tuan-tuan, kita tak boleh cakap orang sedih sekarang ni, tak boleh cakap macam tu. Dia kena datang fakta. Mana fakta yang kau kata orang tengah sedih masjid tutup? Dia nak fakta. Saya kena bentang. Saya bentang 2 kali depan menteri, depan JAKIM, lepas tu depan menteri. Kemudian dibawa ke dalam MKN. Tetapi ditolaklah. Ya. Benda tu dikaji balik. Dia tu setara tu pun tolak. Sebab dah detail lah. Cuma dia nak lagi sebab dia nak dari sudut kesihatan pula. Jadi kita tak boleh salahkan kerajaan, tak boleh salahkan KKM. KKM ni pun dia ada pandangan dia dari sudut kesihatan. Yang menariknya tuan-tuan, bila kita nak kata orang Islam sedih sebab masjid tutup, kita kena buat kajian. Saya buat 2 kali kajian. Masa tutup dulu, saya buat tajuk dia tentang tahap kesedihan umat Islam di Malaysia dengan penutupan masjid dan surau, yang dikhususkan untuk AJK surau dan masjid saja. Tu kat situ. Jadi kena tanya soalan. Antara soalan-soal sidik, saya dapat berapa tahu? Saya dapat 10,000 orang responden hanya untuk Bangi dan Kajang saja, tak masuk seluruh Malaysia tau. Bangi Kajang saja 10,000 orang. Bangi, Kajang, Hulu Langat lah. Mudah cerita Hulu Langat 10,000. Kalau ikutkan kita nak data tu lebih kurang dalam 500 orang 500 betul banyak tu. Kita dapat 10,000. Itu yang saya suka dengar tu. Kita happy tau. Ni kalau orang yang selalu main data, dia happy benda ni. Bila dapat 10,000, antara soalan-soalan dia, adakah anda begitu sedih? Adakah anda sedih? Apakah perasaan anda apabila masjid ditutup? Sedih? Tidak sedih? Tidak sedih? Sangat tidak sedih? Sedih, kemudian biasa-biasa, lepas tu sangat tidak. Dia adalah dia punya skala 10 tu. Yang kita nampak dia tulis situ sangat tidak, sangat sedih, sangat bersedih. Yang nombor 5 tu. Okeylah. Hampir 99% semua kata sangat sedih. Sedih sedih ni. Turun bawah sikit soalan. Tu kita nak tanya soalan, kita kena main psikologi dia. Turun bawah sikit, kita tanya pula kekerapan menunaikan ibadat solat berjemaah di masjid dan surau sebelum PKP. Daripada 99% tu dia turun.
Dia turun kekerapan itu daripada 99 turun kepada 31%. Maknanya dia tak pergi. Dia sedih masjid tutup. Itu hebat tu. Okeylah. Nombor 2. Okey, selesai. Nombor 3, soalan dia ni, soalan dia kadang-kadang dia tengah sibuk jawab. Sebab soalan kena banyak dan 20 40 soalan. Jadi dia tak perasan. Masuk yang ketiga tu, kekerapan solat harian yang dilakukan oleh umat oleh kita, mana oleh penjawab. 5 waktu komplit, semayang 5 waktu sepenuh. Semayang 4 waktu, 3 waktu, 2 waktu. Mudah cerita, saya tak mau detailkan itu. Mudah cerita, 72% tidak sempurna semayang 5 waktu. Tapi jawapan 99% amat sedih dengan penutupan masjid. Maknanya walaupun dia tak semayang penuh, hati dia sangat rindu kepada masjid. Itu yang hebat. Itulah rakyat Malaysia. Nak kata kita ni suka masjid buka, tapi kita macam mana kita nak datang masjid? Sebenarnya tuan-tuan, semayang memainkan peranan. Dia bukan sepatutnya, tak boleh 72% tu tak semayang, tak cukup semayang. Sepatutnya 72% komplit 5 waktu walaupun tak solat berjemaah. Baki tu kita berdakwah lah. Ni sekarang ni yang penuh semayang waktu, 5 waktu penuh ni walaupun semayang seorang, tuan-tuan, patutnya 72% tadi. Ini tak, 27% sahaja. Maknanya sangat sikit tuan-tuan. Sedih orang Islam yang semayang penuh 5 waktu. Orang Islam Ramadan dia ajar kita 5 waktu komplit. Dia ajar kita dah subuh. Nak tidur apa lagi? Yang paling tinggi tinggal subuh. Dalam kajian tu yang paling tinggi ada subuh. Nombor 2 Isyak. Betul kata Nabi, kalau nak tahu orang tu benar-benar beriman, dia semayang subuh dan dia semayang Isyak. Dalam riwayat pula kata Imam Malik dalam Muwatta, nak dapat malam Al-Qadar bermulanya maghrib sampai masuk fajar. Sekurang-kurang orang dapat malam Al-Qadar, dia solat berjemaah Isyak atau subuh, dia dapat dah malam Al-Qadar. Tengok, Nabi dah beritahu dah. Rupanya yang paling banyak tinggal subuh dengan Isyak. Itu kajian. Kita letak 10,000 responden yang jawab. Jadi tuan-tuan, apa lagi nak cakap kita tertinggal semayang sebab subuh, sebab subuh. Kita bangun dah, duk makan pagi tadi, kenapa tak pergi semayang Jumaat, semayang berjemaah? Ni kawasan perumahan kita ni, kenapa tak boleh nak semayang penuh sampai ke belakang? Saya tak bangga masjid cantik tuan-tuan, sebab saya dah pergi macam-macam masjid. Kat Dubai lagi cantik. Saya pergi ke Negeri Sembilan, masjid yang nilainya hampir dekat 200 ke 300 juta tuan. Dekat banyak tu. Saya pergi sana, saya, Ustaz Abdul Khairi dengan Ustaz Haslin Bahrin, 3 orang dijemput oleh Majlis Agama untuk cari dana tanggungan untuk masjid tersebut. Masjid tu dekat-dekat 300 juta seperti mana yang disebut. Sendaian. Dia punya kos maintenance dia 1 bulan 100,000. Majlis Agama nak bayar pakai apa? Lah kali terpaksa sebab jemaah datang tapi tak masuk duit. Itu sebab kita dipanggil buat. Alhamdulillah malam tu saja dapat kutipan 87,000. Lepaslah untuk bulan tu, bulan depan. Dia perlu kepada orang jemaah, orang taman, orang kampung. Sebab masjid tu cantik, orang datang ambil gambar balik. Tengok dia punya mihrab pun tak khusyuk dah semayang tuan-tuan. Dia punya marmar tu nampak cahaya tu, kata macam mana kita tengah semayang ni, aku imam tu, aku pun tak khusyuk. Tu sebab saya kata tutuplah lampu tu, orang tak khusyuk tengok. Tu sebab Dr. Syed Ramadan Al-Buti kata kalau cantik sangat mihrab ni makruh hukum ni. Apatah lagi yang buka TV tu, dia letak kat TV kiri kanan kan, buka pula siapa penceramah setiap malam. Jadi makmum semayang, oh Ustaz Junaidi tengah semayang tu. Lah tuan-tuan, tak khusyuk habis orang semayang. Tu sebabnya cantik sangat, tak ada, orang tak ada. Cantiknya masjid, orang tak ada. Ni yang Nabi kata, ya tatawaluna fil bunyan, bekerja-kerja nak buat masjid. Saya diminta untuk jadi duta. Berapa banyak duta masjid untuk wakaf. Ni ada satu surau, saya tolak. Kelantan saya terima. Dia perlukan 8 juta untuk buat masjid. Masjid tu memang uzur.
Saya pergi masjid tu memang uzur. Kutipan dapat dalam tempoh setahun dapat 8 juta. Siap. Baru ni MB panggil untuk apa? Untuk bukan MB, Tengku Temenggung, yang dia punya pengurusi majlis agama dia. Panggil. Tapi saya tak dapat datang. Yang penting masjid dah siap, okeylah. Gambar saya dia letak gambar tepi jalan, ambil kutip duit, tak apalah, tak kisah. Baru ni ada satu surau pula. Minta nak 1.4 juta. Nak besarkan surau dia tu. Saya suruh budak-budak saya pergi tengok. Tengok sikit. Surau tu hidup ke tak? Dia orang pergilah. Dia kata, ustaz, subuh adalah 9 orang. Subuh 9 orang. Zuhur ada 4 ke 5 orang. Tepi kiri kanan surau tu dah ada surau besar dah. Dah ada surau Jumaat lagi. Nak besarkan apa lagi, Pak? Ni kadang-kadang kita ni bangga nak masjid besar, surau besar, tapi orangnya tak ada. Kita kena jadi macam orang Arab. Pakistan, India, Bangladesh. Dia orang surau, dia orang uzur biasa je. Tetapi penuh ke belakang. Itu sebab kalau tuan-tuan tengok kawasan yang ada orang Bangladesh, orang Pakistan, azan dia orang datang. Kalau bos izin datang semayang berjemaah, sebab mereka membudayakan. Dalam mazhab Maliki, semayang jemaah itu wajib bagi dia orang. Mazhab Hanafi wajib bagi mereka kalau tak ada kerja. Kita sunat, tetapi tu sunat tu yang tak ramai, tuan-tuan. Itu sebab kita kena budaya macam ni. Kita boleh semayang Zuhur macam ni kan, bagus. Zuhur ni bukan Jumaat, katakan. Semayang Zuhur macam ni, suka, tuan-tuan. Macam kat Mekah. Mekah tu dalam kawasan haram tu memanglah. Di luar, kalau saya bawa jemaah pergi ke luar kawasan Mina tu, penuh orang semayang subuh sampai ke belakang. Sebab mereka membudayakan solat di masjid. Yang ketiga, yang terakhir, tuan-tuan. Yang ketiga, ya Allah sebut, wa ita'iz zakah. Ramadan dia mengajar kita untuk bayar zakat. Tengok, alhamdulillah, bulan Ramadan semua orang nak tahu ni zakat. Baru ni viral zakat KWSP. Baguslah. Ramai mana yang tak bayar zakat? Zakat simpanan. Baru 2 hari lepas saya jumpa dengan seorang jutawan. Isteri dia tak tahu yang dalam akaun KWSP tu kena bayar zakat. Dah tolong kira pula. Jadi satu hal pula aku jadi amil zakat kat situ. Saya tolong kira dia. Lepas tu dia pergi ke jabatan agama, lembaga zakat Selangor untuk kira. Tak tahu nak keluarkan zakat ke tidak. Iyalah, memang dia wajib dulu. Tapi bila datang bagi tahu kita perlukan guna duit ni, nak bayar hutang, nak bayar ni, jalanlah, tak apa. Ni semalam keluar dekat surat khabar dah. Keluar 10,000 KWSP. Beratur dekat pavilion beli Gucci. Bagus satu. Untuk orang susah je, untuk orang senang macam ni lah kita nak wajibkan. Selangor, tuan-tuan dan puan, yang patut bayar zakat tahun 2021 1.3 juta. Kutipan dibuat pada tahun 2021 hanya 300,000 je yang bayar. 300,000 orang. 1 juta orang hilang tanpa dikesan oleh radar. Macam mana, tuan-tuan? Tu yang kita nak cari tu. Kita suruh orang bayar zakat. Kalau kita zakat tak dapat diperkasakan, macam mana kita nak bantu orang Islam, tuan-tuan? Ramai orang Islam kat luar sana. Orang Cina, dia ada persatuan Cina dia. Dia bantu anak-anak dia. Dia bantu orang-orang susah dia. Orang India, saya tahu lah, tuan-tuan. Saya kawan-kawan saya, jutawan-jutawan mamak semua. Token mamak, apa nama, pelita lah, apalah. Dia orang punya zakat berjuta. Saya tanya bayar kat mana? Pening ke? KL ke? Selangor? Dia bayar dekat KL dengan Selangor ni dalam berapa? Dia berapa persen je? 20%. 80% hantar ke India, hantar ke Pakistan. Saya kata tak boleh. Kita dapat duit tu daripada Selangor. Kena bayar 80% di Selangor, 20% dekat India. Barulah dia orang tukar. Geng-geng jutawan-jutawan ni. Nak bagi tahu dia orang akan jaga dia orang punya bangsa. Kita, orang Islam kita di Malaysia, jaga anak orang Islam kita di Malaysia. Tak kira lah dia anak orang Cina ke, orang India ke, yang penting dia orang Islam. Kita nak bantu dia dengan ekonomi orang Islam. Ini Ramadan dia ajar. Biarlah orang nak menjual. Chef Amar nak jual RM50 nasi Arab, biar. Orang Islam dia akan bayar zakat. Betul tak? Yang penting lamb shank dia sedap. Ini nak lawan dia, nak marah kat dia, buat lamb shank gigit tak lut. Tercabut gigi pacik tu. Lepas tu nak marah pula, dia buat nasi Arab mahal sangat. Kau buat macam dia. Saya lidah Arab, duduk Arab lama, tuan-tuan. 12 tahun Arab. Makan nasi Arab, saya tahu ini nasi Arab. Ini tak buat kedai nasi Arab Arabi. Contoh, nasi Arab Dahlan. Kita makan, tuan-tuan, rasa nasi biryani. Macam mana tu? Nasi Arab makan dengan lada dia, bukan makan dengan dalca. Kan dah pelik dia tu. Dia ubah ni cara. Betul tuan kan? Ni tuan ada. Kalau tak, tuan boleh tangkap tuan. Yang terakhir, Ramadan dia ajar kita apa?
Dia ajar kita yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Kita Ramadan semua orang menangis. Semua orang menangis. Tadi saya ada tazkirah untuk tausiah untuk semua geng-geng tabung haji daripada Tan Sri Azman sampai ke bawah. Semua pakat menangis tuan-tuan. Menangis sebab apa? Sebab kita dah terlepas 27 Ramadan, tak tahu boleh jumpa lagi ke tak. Menangis habis semua orang. Jadi tuan-tuan, Ramadan dia mengajar kita untuk ingat mati. Marilah kita sama-sama jadi orang yang ingat mati, agar kita ada 4 sifat ini dan kita boleh jadi orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Ramadan ini adalah Ramadan terbaik untuk kita semua. Ayuh kita sama-sama istiqamah dengan apa yang kita buat selama ini di bulan Ramadan pada bulan-bulan lain. Semoga Allah merahmati kita. Apa yang baik daripada Allah, yang kurang daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama.